Jami'. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi, hari ini 30 Jun 2021 bersamaan 19 Zulkaidah 1442, hari Rabu dah hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini kita dapat sambung kembali untuk program tadabbur kita. Dan untuk hari ini saya nak kita sambung terus ayat yang sama, ayat kemarin ayat 8 surah At-Tahrim. Sebab ayat ni banyak perkara yang kita boleh ketengahkan untuk kita tadabbur. Itu pun tajuk kemarin bab taubat nasuha, ataupun rasa tajuk tu luas. Kemarin kita dah bincang separuh, kemudian timbul kemarin persoalan apa tanda-tanda bahawa taubat seseorang telah diterima. Semalam saya dah post dalam grup kita tentang jawapan bagi soal itu, ada 7 semua. Nanti masing-masing boleh baca sendirilah. Saya dah post dalam grup WhatsApp pun ada, dalam Telegram pun ada. 7 perkara yang boleh dikenali tanda-tanda taubat itu telah diterima. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian untuk hari ini saya telah highlightkan ada 4 tajuk yang kita nak tadabbur untuk hari ini. Iaitu tajuk pertama, Allah Ta'ala dialah yang menerima taubat hambanya. Sama ada seorang yang bukan Islam nak masuk Islam, ataupun orang Islam yang buat dosa dia nak bertaubat, maka semua taubat itu Allah Ta'ala sahaja yang terima. Boleh dengar jelas ya? Boleh dengar jelas ya? Ada seorang makna kata perlahan. Jelas. Itu masalah di tempat sendiri lah tu. Kalau yang lain-lain jelas tu makna tempat ada seorang ahli Jumaah kata tak jelas, suara perlahan. Baik. Kalau seorang yang kafir, yang belum Islam, dia nak masuk Islam, macam mana cara taubatnya? Sebenarnya dengan masuknya ia ke dalam agama Islam, itulah dikira taubat bagi dia. Satu ketika seorang sahabat Nabi Amr bin Al-As, dia sakit berat. Sehingga bila Nabi datang, Nabi tanya, apa keadaan kamu begini wahai Amru? Malaka ya Amru? Katanya, aradtu an tashtarita, aku nak kamu terima syarat aku yang aku nak ni. Kalau aku nak apa dia? Dia pun beritahulah apa yang dia kehendaki. Iaitu dia kata, aku mahu supaya segala dosa aku di zaman jahiliah diampunkan oleh Allah. Kemudian Nabi beritahu, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah kamu tahu bahawasanya dengan Islamnya seseorang itu
akan musnahlah dosanya yang sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan dengan hijrahnya seseorang itu dari Mekah ke Madinah, maka akan musnahlah dosanya yang sebelumnya. Begitu juga dengan ibadat haji. Setengah ulama meletakkan haji dalam ibadat haji. Bila seseorang itu menunaikan haji dan haji itu diterima yang disebut haji mabrur, yahdimu ma kana qablahu, maka akan musnahlah segala dosa yang sebelumnya. Maksudnya amalan-amalan tadi menjadi penyebab dosanya terhapus. Dosanya terhapus. Jadi begitu juga bila seseorang itu sudah bertaubat, maka dosanya yang sebelumnya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat dalam ayat dalam surah Asy-Syura, ayat 25 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-Nya, dari hamba-hambanya, dan dialah yang memaafkan akan segala kesalahan-kesalahan, dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Dialah yang menerima taubat dari hamba-Nya. Dalam tafsir Ibn Katsir, maksud menerima taubat fil mustaqbal. Maksudnya untuk masa-masa akan datang, kalau seseorang hamba itu melakukan kesalahan, dia jangan bimbang. Selagi dia masih hidup, selagi dia masih bernyawa, jika dia bertaubat, taballahu alaihi. Faman taba, taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat, Allah Ta'ala terima taubatnya. Adapun wa ya'fu 'anis sayyi'at, dia memaafkan kesalahan-kesalahan, iaitu fil madi, kesalahan yang lepas. Yang lepas dah tu Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala ampunkan. Begitu juga ayat 104 dalam surah At-Taubah. Hampir sama dengan ayat ni. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Muka surat 10 ayat 104, muka surat 203. Muka surat 203. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah dialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa ya'khudhus sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Bahawasanya Allah Ta'ala dialah yang menerima segala sedekah ataupun amalan sedekah yang dilakukan oleh hambanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang perlu kita sama-sama ambil perhatian, sebab dosa ni ialah macam telah ditanya dalam soalan sebelumnya yang saya telah hantar kemari dalam grup kita berhubung dengan tajuk jangan dedahkan dosa kamu. Itu tajuk saya dah tulis kemari. Ada kaitan dengan orang yang terlibat dengan dosa yang kita kata dosa yang besar lah. Dosa yang apabila sabit kesalahan dan dia dibawa ke pihak atasan, maka dia perlu dikenakan hukuman hudud. Contohnya kesalahan mencuri, berzina. Kemarin saya dah bawa satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, iaitu ijtanibu hadhil al-qadhura. Setelah Nabi melaksanakan hukuman hudud rejam ke atas seorang lelaki bernama Ma'iz bin Malik Al-Aslami, kemudian Nabi beritahu, hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang keji ini, allati nahallahu anha, yang Allah Ta'ala larang kamu daripadanya. Faman alamma biha, sesiapa yang terjebak ke dalam dosa itu, hendaklah dia falyastatir bisitrillah. Hendaklah orang tu tutup dengan tutupan Allah. Tutup maksudnya tak perlu dia cerita, tak perlu dihebohkan, cukup dengan dia bertaubat. Baik. Untuk perkara yang sama, tajuk yang sama, kita nak bawa satu hadis yang lain. Riwayat Bukhari dalam sahihnya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap orang di antara umat aku, Nabi kata, dimaafkan. Kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Yang tidak melakukan secara terang-terangan, ada harapan untuk dimaafkan.
Wa inna minal mujaharah, dan di antara contoh dilakukan dosa terang-terangan ialah tak semestinya dosa itu dibuat di tempat orang ramai ataupun di tempat yang terbuka. Nabi kata di antara contoh dosa terang-terangan ayya'malar rajulu bil-laili 'amalan. Bahawa seorang lelaki itu melakukan sesuatu di waktu malamnya, makna satu dosa yang tak ada siapa yang tahu. Nabi sebut malam tu sebab malam ni gelap. Thumma yusbih, kemudian waktu paginya dalam keadaan qad satarahullahu alaih, Allah Ta'ala telah tutup dosa dan kesalahan yang dia lakukan malam tadi. Tetapi dia pula fayakul, duk cerita pada orang lain. Dia dosa yang dia buat tu dia seolah-olah berbangga dengan dia kata, ya fulan amiltul barihah kadha wa kadha. Dia beritahu seseorang, dia kata, ya fulan malam tadi aku dah buat begini. Dia berbangga pula dengan dosa yang dia buat padahal tak ada orang tahu. Wa qad bata yasturhu rabbuhu wa yusbih yakshifu sitrallahi anhu. Padahal dia telah melalui malam itu dengan dalam keadaan Allah Ta'ala tutup dosanya. Tak ada siapa yang tahu. Tiba-tiba di waktu pagi dia sendiri yang yakshif, yang singkapkan ataupun yang dedahkan apa yang telah Allah Ta'ala tutup. Jadi dalam huraian hadis ini para ulama mengatakan dia punya irduhu, kalau dia tak dedahkan dosa dia punya marwahnya, harga dirinya adalah masunun mahfuzun, lebih bersih dan lebih terpelihara. Tapi kalau dia bertaubat, insya-Allah dosa dia tetap dimaafkan. Tapi dari segi irduhu, marwahnya adalah tidak lagi mahfuz, terpelihara, dengan sebab dia mendedahkannya. Jadi di sini kita melihat dalam persoalan yang berkenaan dengan bertaubat daripada dosa, banyak perkara yang perlu kita ketahui selain daripada syarat-syarat yang saya dah sebut kemarin. Kita petik daripada penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, ada 3 syarat. Kemudian ditambah syarat keempat, kalau melibatkan dosa dengan manusia, kena minta maaf dengan manusia itu. Kemudian dari segi adab-adabnya, kena segera bertaubat sebelum mati. Kena bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan jangan didedahkan dosa, sekalipun dosa yang kecil atau dosa yang besar. Itu yang kita nak tambah tentang persoalan taubat daripada dosa itu. Baik. Kemudian bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik, adakah mungkin bahawa diterima taubat mereka? Ini kita boleh rujuk juga dalam surah surah At-Taubah juga, dalam ayat 102, muka surat 203 juga. Tadi sebelum tu muka surat 203 ya. Muka surat yang sama, ayat 102. Wa akharuna atarafu bidzunubihim. Ada golongan yang lain. Allah Ta'ala bercerita dalam ayat sebelumnya tentang golongan muhajirin, golongan ansar, kemudian sebahagian golongan munafik yang ada di Madinah. Kemudian ayat 102, ada golongan lain yang mengakui dosa mereka. Mereka mengakui, tetapi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Tetapi mereka mencampur adukkan amalan soleh dengan amalan lain yang buruk. Amalan soleh buat juga, dosa pun buat juga. Ini yang biasa berlaku dalam kalangan kita. Pahala pun buat juga, pada masa yang sama dosa pun buat juga. Jadi apabila bercampur begini, asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat mereka atau mengampunkan mereka, mudah-mudahan, walaupun bercampur antara dosa dengan pahala. Ini sebenarnya merujuk kepada keadaan orang-orang munafik. Yang satu lagi kita boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, muka surah 421, ayat 24. Ayat 24. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah Ta'ala mahu memberi balasan kepada orang-orang yang benar dengan sifat benar mereka. Maksudnya balasan pahala lah. Wa yu'adzibal munafikin, dan Allah Ta'ala mahu mengazab, menyiksa orang-orang munafik. Insya'a, jika dia kehendaki untuk orang munafik itu diseksa. Au yatuba alaihim. Ada au di situ. Ataupun Allah Ta'ala
mengampunkan mereka dengan cara diterima taubat mereka, ataupun maknanya mereka dimaafkan. Innallaha kana ghafurar rahima. Jadi difahami daripada ayat ini, untuk orang munafik bergantung kepada masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Insya jika Allah Ta'ala kehendaki, azabahum. Allah tak boleh mengazab orang munafik itu. Ataupun kalau dia kehendaki, aw yatuba alaihim. Ataupun Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Ataupun menerima taubat mereka. Sekalipun mereka tak bertaubat, jika Allah Ta'ala kehendaki, ya, dia boleh ampunkan. Ini munafik yang itulah munafik amalan. Kalau munafik akidah tu kita dah bicara sebelum ni dalam surah Al-Munafikun hari tu. Munafik akidah ni tak ada lah. Dia akan kekal dalam neraka dan berada pada tempat yang paling rendah. Ini merujuk kepada munafik dari sudut amalan. Baik, kita nak pergi kepada tajuk yang kedua sebab kita dah pecahkan kepada 4 segmen untuk pagi ini. Jadi setiap segmen tu 15 minit, 15 minit, 15 minit. Baik, kita pergi bahagian kedua. Dalam ayat yang sama kita baca kemarin, apabila Allah Ta'ala suruh si hambanya bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan dosa itu diampunkan, dan di akhirat nanti wayudkhilakum, itu kita nak tengok hari ini, wayudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Banyak kalilah disebut dalam Quran, hampir sama. Bila disebut syurga, maka ada selepasnya dinyatakan sifat syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Terlalu banyak kalau nak bilang, sangat banyak ayat-ayat sebegini. Dalam tafsir disebut tajri min tahti ashjariha wa kusuriha, iaitu mengalir di bawah pokok-pokok dalam syurga dan di bawah istana-istana yang menjadi tempat kediaman ahli syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita nak lihat di sini, dalam syurga ada 4 jenis sungai. Ada 4 jenis sungai. Kalau nak tulislah. Itu boleh rujuk dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat yang ke-15. Muka suratnya 508. Muka surat 508. Menarik, ayat ni tentang sifat-sifat sungai dalam syurga. Besar setara mana sungai itu kita tak tahulah. Tapi Al-Quran sebut dalam syurga ada beberapa jenis sungai. Baik, kita lihat ayat 15 surah Muhammad. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Perumpamaan syurga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai daripada air yang tidak berubah. Ma'in ghairi asin, air yang tidak payau, air yang macam air biasa lah. Maknanya air yang kekal dengan sifat asalnya. Kalau payau ni biasa air yang dekat dengan kawasan laut lah. Kawasan muara dekat laut kita rasa payau air itu sebab air laut ni masin. Jadi air sungai, salah satu sungai dalam syurga airnya tidak berubah. Yang kedua, sungai-sungai daripada daripada susu. Sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, iaitu kekal dengan rasa asal. Berbeza dengan susu di dunia, lama kelamaan dia akan masam. Dia tak tahan lama. Itu susu di dunia, tapi dalam syurga dia tidak terkesan oleh tempoh yang lama. Yang ketiga, sungai daripada arak, khamr, yang terasa lazzatil lisyaribi, lazat bagi sesiapa meminumnya, sedap. Disebut air itu air arak, tetapi tidak memabukkan orang-orang yang meminumnya. Sebab ini bukan arak di dunia, ini arak dalam syurga.
Kemudian yang keempat, wa anharum min asal, adanya sungai-sungai daripada madu yang tertapis. Maksud tertapis ialah tak bercampur dengan apa-apa bahan luar. Kalau kita beli madu, madu lebah di dunia, biasanya madu tu dia mungkin ada bercampur dengan apa-apalah, habuk ke apa sikit, mana perlu ditapis dahulu. Tapi dalam syurga ada sungai daripada madu yang pure. Pure memang madu sepenuhnya, tak bercampur sikit pun dengan habuk ataupun yang lain-lain. Itu yang disebut dalam surah Muhammad ayat ke-15. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmizi dalam sunannya daripada Hakim bin Muawiyah. Katanya ayah dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil jannati bahral ma' wa bahral asal wa bahral laban wa bahral khamar thumma tashaqqaqul anhar minha ba'dahu. Katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam syurga ada lautan air, lautan madu, lautan susu, lautan khamar. Kemudian daripada lautan-lautan itulah terpancarnya atau keluarnya sungai-sungai yang lain. Itu dari segi teksnya, matanya menyebut bahar, laut. Tetapi ada ulama mengatakan laut yang disebut dalam matan hadis ini adalah sungai-sungai. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi. Ini kitab yang mensyarahkan hadis dalam Sunan Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi. Dia kata walaupun disebut laut, tapi sebenarnya maksudnya sungai. Mungkin perbezaan antara sungai yang besar, sungai yang kecil. Yang besar disebut dengan bahar, laut. Yang kecil disebut dengan nahrun. Daripada sungai yang besar atau laut itulah keluarnya sungai-sungai yang kecil. Ini berbeza kalau kita faham daripada hadis ini. Kalau kita di dunia, daripada sungai-sungai yang kecil, dia akan pergi ke muara dan dia masuk ke kawasan laut. Jadi laut, air daripada sungai masuk ke laut. Tapi dalam syurga lain, sungai yang besar yang dikatakan bahar laut tadi, daripada laut itulah mengalirnya keluar sungai-sungai yang kecil, yang salah satunya air yang biasa, yang tak berubah, yang tidak masin, yang tidak payau. Yang kedua, air laut daripada madu, susu dan arak. Dan selain daripada 4 jenis sungai ini, ada lagi minuman-minuman yang lain. Banyak lagi dalam syurga, subhanallah. Allah Ta'ala berikan nikmat yang begitu banyak, rezeki yang sangat mulia untuk penghuni syurga. Untuk minuman sahaja tu macam-macam jenis dah. Kerana Allah Ta'ala tahu bahawa manusia secara fitrahnya keinginan kepada makan dan minum ni dia nak pelbagai. Macam kita lah, kadang-kadang kita suka minum air soya, kadang-kadang kita rasa nak minum air cincau, kadang-kadang nak minum susu yogurt, kadang-kadang nak minum teh obeng, macam-macam selera kita. Maka begitu juga dalam syurga Allah Ta'ala sediakan pelbagai jenis air. Antaranya yang disebut dalam Quran, ainan fiha tusamma salsabila. Ada air yang apa dia? Yang bercampur dengan suatu yang disebut dengan zanjabila. Zanjabila ni halia yang kemudian dinamakan ia salsabila. Itu boleh rujuk dalam surah Al-Insan. Jadi pelbagai jenis air minuman yang disediakan untuk ahli syurga. Jadi bila kita baca ayat sebegini, kita boleh bayangkan indahnya syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Apatah lagi bunyi air yang mengalir tu, lebih-lebih lagi kalau kita pergi tempat air terjun, asyalalah, kita pergi tempat waterfall, air terjun, kita lihat pemandangan yang menarik dan bunyi yang menenangkan jiwa kita. Itulah keindahan dalam syurga yang kalau kita nak bayangkan, kita tak boleh nak gambarkan kehebatannya. Cukup dengan apa yang Nabi beritahu bahawa Allah Ta'ala ada berfirman dalam hadis kursi, A'addatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih nikmat syurga yang mala ainun ra'at, mata tak pernah lihat, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar,
yang tak pernah terlintas di hati manusia. Kemudian Nabi pun baca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampailah kepada ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang tu tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka tentang nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Termasuklah segala nikmat yang disebut dalam hadis kudusi tadi, mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Para jemaah ni yang dirahmati Allah, kalau ialah kita semua tahu kita mahu ke syurga. Itu janji Allah. Janji Allah begitu. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu jelas dalam Quran. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang beriman, lelaki dan perempuan, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Termasuklah wa masakin tayyibah, tempat-tempat kediaman yang baik, adanya mahligai dan istana yang hebat. Itu janji Allah. Dan apabila kita nak pujuk hati kita, nak motivasikan jiwa kita untuk kita ingat kepada syurga yang kita akan masuki nanti, kita baca ayat-ayat tentang sifat-sifat nikmat syurga. Dalam suratul Waqiah contohnya, kan banyak disebut nikmat untuk ashabul maimanah, ashabul yamin, golongan kanan ataupun golongan muqarrabin. Dalam surah Ar-Rahman pun ada juga, dalam beberapa ayat yang lain. Yang apabila kita membacanya, maka kita terfikir bagaimanakah hebatnya nikmat itu yang Allah Ta'ala sediakan sebagai suatu pemberian yang disebut ata'an hisaba, pemberian yang sangat banyak dan tak mampu dihitung oleh manusia. Sebagai suatu rezeki yang kalau nak dibandingkan dengan nikmat dunia memang jauh lah. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, selama kita hidup di dunia, kalau kita rasa nikmat dunia ni banyak dah, kita kena ingat nikmat dalam syurga jauh lebih banyak. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa-apa sahaja nikmat yang kami berikan semasa hidup di dunia, semua itu hanyalah sekadar mata', nikmat kehidupan dunia yang bersifat sementara. Itu yang dikatakan mata'ul hayatid dunya, kesenangan yang bersifat sementara dan sekadar wazinatuha, perhiasannya. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah, iaitu nikmat dalam syurga, lebih baik dan lebih kekal. Dan 2 hari lepas kita dah bincang tentang ayat keperluan, kewajipan kita menjaga diri dan keluarga daripada azab neraka. Salah satu yang telah saya sebut adalah kita sama-sama menjaga solat kita. Itu saya rujuk kepada ayat di bahagian akhir surah Taha tu. Bila Allah Ta'ala suruh kita solat, dia juga suruh kita menyuruh keluarga kita solat. Dia suruh kita solat, suruh keluarga solat dan bersabar menunaikan solat. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Kami tak minta rezeki daripada kamu, kamilah yang beri rezeki. Kamu kena solat. Soal rezeki di dunia Allah Ta'ala dah jamin. Kemudian dengan sebab solat tadi, kita diberi pahala, yang dengan pahala itu kita diberi rezeki di akhirat nanti dalam syurga yang jauh lebih hebat daripada rezeki di dunia. Subhanallah. Rezeki di dunia Allah Ta'ala dah jamin ada untuk kita, dan rezeki di akhirat pun lebih-lebih lagi. Adapun orang-orang kafir, mereka hanya mendapat rezeki di dunia, dan apa-apa kebaikan yang mereka buat akan dibalas secara terus di dunia, dan mereka tak akan dapat apa-apa di akhirat nanti. Baik. Tadi pun saya terlupa nak sebut, bila seorang kafir itu masuk Islam, dosa dia diampunkan, ataupun dosa yang lepas tu dihapuskan, tetapi kebaikan dia Allah Ta'ala tak hapuskan. Itu luasnya rahmat Allah. Bila seorang yang kafir masuk Islam, kalaulah sebelum dia masuk Islam, dia pernah memberi bantuan kepada rumah anak yatim contohnya, dia tidak Islam. Dia orang yang kaya, banyak harta, suka memberi sumbangan. Jika dia masuk Islam sebelum dia mati, segala pahala kebaikan dia buat akan dikira untuk dijadikan pahala. Walaupun masa dia buat pahala tu dia belum Islam. Ya. Itu kebaikan tu dia buat.
Ini melibatkan ibadat harta lah. Kalau ibadat badaniah, contohnya dia tidak Islam, dia nak puasa. Banyak kita dengar tempat kita ada orang bukan Islam yang belajar untuk berpuasa, dia tak masuk Islam lagi. Maka puasa itu tidak sah lah. Sebab dari segi hukum fiqh, salah satu syarat sah puasa is Muslim. Tapi kalau di sudut amalan yang berbentuk sedekah, infak, derma, selagi dia tidak Islam, amalan itu tergantung. Ada dalam catatan buku amalan yang malaikat tulis, bila dia masuk Islam, terus dikira pahala dan dia dapat. Tetapi di akhirat nanti kalau dia mati dalam keadaan dia kafir, Allah Ta'ala tunjuk balik amalan-amalan baik dia. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami bawakan ke depan mereka amalan-amalan baik yang mereka buat. Lalu mereka melihatnya, aku pun banyak juga buat baik, buat pahala. Kemudian amalan baik itu kami jadikan haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Maknanya sajalah, orang Kelantan kata saja, tak ada apa satu. Dengan sebab mereka tidak Muslim. Tapi kalau mereka masuk Islam, amalan baik itu tetap dikira pahala di sisi Allah. Baik, saya juga bawakan tajuk dalam yang kita highlightkan dalam grup kita tentang bila kita kaitkan dengan apa dia, dengan taubat daripada dosa. Banyak dosa yang berlaku, saya lihat perlu kita sentuh dalam tadabbur kita tentang dosa mendedahkan aurat. Berkaitan dengan dosa mendedahkan aurat. Ini kita nak rujuk dalam ayat surah An-Nur. Surah An-Nur ni surah yang ke 24. Boleh buka muka surat 353. 353. Sebab ada kaitan dengan taubat dan ada kaitan dengan syurga. Tadi kita dah sebut sebahagian sifat syurga tentang sungai-sungai dalam syurga. Ayat 31 surah An-Nur, panjang ayat tu. Katakanlah kepada al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman, supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan mereka menampakkan perhiasan tubuh badan mereka kecuali apa yang zahir. Yang zahir sama ada pakaian yang luar yang tak boleh ditutup. Ada ulama fiqh kata yang zahir adalah dua tapak tangan dan muka. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutup dengan khimar. Khimar tu kain tudung mereka kepada bahagian juyub. Juyub ni jaibun, daripada bahagian belahan baju kurung. Baju ni kita orang perempuan dia pakai, betul lah, nak masukkan kepala baju tu dia kena belah. Tidak tak muat, sepat. Jadi bahagian belah dada tu Allah Ta'ala suruh pakai tudung dilabuhkan. Maksudnya bila tudung, kita faham lah, tudung ni orang perempuan dia kena pakai tudung yang melebihi paras dada. Kalau tudung tu kecil setakat tutup kepala saja, itu tidak memenuhi perintah dalam ayat ni. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ataupun dalam surah Al-Ahzab, yudnina alaihim min jalabibihinna. Yudni mana hendak dilabuhkan daripada jilbab tudung mereka. Ataupun kain yang menutupi kepala tu perlu dilabuhkan menutupi juyub. Juyub ni bahagian belahan tepat nak kita nak masukkan baju tu lah. Kalau baju kurung tu di bawah tekak tu dia ada belahan je. Kemudian janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Kepada bapa mereka. Ni orang perempuan dia tak boleh dedahkan aurat kecuali hanya kepada suami pertama, bapa, anak-anak suami mereka, maksudnya anak tiri, anak-anak kandung mereka sendiri, bapa-bapa suami mereka tertinggal tadi, bapa suami mereka, pak mertua mereka, anak lelaki mereka, anak kepada suami mereka, itu anak tiri, ataupun adik-beradik lelaki, anak saudara kepada adik-beradik lelaki, anak saudara kepada adik-beradik perempuan. Saya tak baca teks ayat sebab panjang, kita baca terjemah terus. Au nisa'ihinna, ataupun wanita-wanita yang beriman juga, ataupun hamba sahaya yang di bawah milik mereka, ataupun mana-mana lelaki yang sudah tidak ada keinginan kepada wanita, maksudnya yang tak ada nafsu lah, atau kena lihat dalam tafsir ayat lah. Dan akhir sekali, awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, seorang kanak-kanak yang belum kenal batas aurat wanita. Hanya orang ini sahaja yang mereka ni boleh
buka. Itu maksudnya aurat kecil lah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wala yadribna bi arjulihinna. Jangan mereka itu memukul kaki-kaki mereka. Pukul kaki, berjalan dengan gak. Liyu'lama ma yukhfina min zinatin. Supaya diketahui apa yang disembunyikan daripada perhiasan. Rasanya sama sekarang ini tak ada dah orang yang pakai gelang kaki. Gelang kaki, jalan keling bunyi. Salah tu sebenarnya. Kalau ada orang kata, apa salah saya nak pakai? Tak boleh. Salah tu. Janganlah seseorang tu berjalan dengan memukul kakinya agar diketahui ada perhiasan. Dia pakai gelar kaki apa tu. Kalau nak pakai juga, pakai jangan hak bunyi ataupun jalan perlahan. Hak selamatnya tak payah pakai lah. Pakai gelar tu gelar pada leher sahaja. Ataupun apa dia gelang pada lengan sahaja. Loket pada leher. Hak gelar kaki tu tak payah lah. Jadi dosa-dosa yang berkenaan dengan aurat ni sering berlaku. Sebab itu ayat tu diakhiri dengan watubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kamu berjaya. Kenapa Allah Ta'ala akhiri ayat ni dengan perintah taubat? Sebab hal yang berkaitan dengan penutupan aurat seringkali berlaku dosa. Sering kali berlaku dosa yang saya boleh petik daripada hadis riwayat Imam Muslim. Sebab dosa ni menyebabkan si wanita tu sukar untuk ke syurga. Ni kita duk bincang tentang nikmat syurga, tapi disebabkan dosa mendedahkan aurat, terhalang dia untuk ke syurga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut, sinfani min ahlin nar, ada dua golongan daripada ahli neraka, lam arahuma ba'd, aku belum pernah melihatnya. Kenapa Nabi kata dia belum pernah melihat? Sebab dua golongan ahli neraka ni tidak wujud zaman Nabi, tak ada. Tapi Nabi tahu satu masa nanti akan wujud, ada orang macam ni. Pertama, rijalun ma'ahum siyatun ka'athna bil baqar. Lelaki-lelaki yang bersama dengan mereka ada tali-tali cemeti. Siyatun sautun, tali cemeti pemukul seperti ekor lembu. Yadribu Nabi Hannas, mereka memukul manusia dengannya. Mereka ni adalah orang-orang yang zalim. Kalau lihat dalam tafsir ni, contohnya dalam Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi, dia kata merujuk kepada a'wanu az-zalamah, pembantu-pembantu orang yang zalim. Maknanya petugas-petugas yang dipaksa untuk memukul manusia. Mungkin tak kena angin dia apa, dia orang Kelantan kata dia piak. Dia piak, dia pukul dengan tali itu menyebabkan orang tu sakit lah. Jadi orang yang zalim pukul manusia sewenang-wenangnya. Padahal orang tu tak ada buat salah. Mereka ni adalah orang yang Nabi kata ni salah satu golongan ahli neraka sebab zalim mereka. Itu pertama. Kedua, nisaun kasiyatun ariyatun. Ini penting untuk para muslimah kita ketahui. Wanita-wanita yang Nabi kata berpakaian tetapi bertelanjang. Kasiyat daripada kasayaksi. Maknanya ada pakaian. Tetapi ariyat dikira bertelanjang. Bukan tak pakai baju, pakai. Dia pakai. Tapi dalam syarah hadis ulama sebut pakaian tu rakik, terlalu nipis sehingga menampakkan kulit badan ataupun bentuk badan. Mereka ni adalah yang ma'ilat mumilat. Ma'ilat maknanya zairat an ta'atillah, golongan yang sudah jauh daripada mentaati Allah. Termasuklah wama yalzumuhunna min hifzil furuj, apa yang mesti mereka lakukan itu menjaga kehormatan, kemaluan mereka daripada berbuat dosa. Bukan setakat ma'ilat mumilat, mereka juga mengajar orang lain untuk buat perbuatan buruk mereka. Ini yang kita kena ambil perhatian. Kemudian wanita ini di atas kepala mereka Nabi kata ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, seolah-olah ada asnimah. Asnimah ni jamak daripada sanam, benda hok tinggi, naik tinggi seperti tingginya bonggok unta. Kan kalau kita tengok unta ni dia punya belakang dia ada bonggok tinggi, tempat dia simpan air. Jadi ada wanita-wanita yang mungkin dia punya kepala dia, inilah kalau yang rambut panjang, dia sanggul, sanggul tu nampak tinggi. Kadang-kadang setengah tu pakai tudung, dia sengaja sanggul dalam rambut tu walaupun dah pakai scarf, dia akak ke atas
tapi nampak jolo tinggi. Itu tak elok sebenarnya. Bukan begitu. Dia kena tarik rambut tu ke belakang dalam scarf tu supaya tak nampak bonggol tinggi tu. Kalau tak pakai tudung lagilah tak boleh. Kalau pakai tudung sekalipun pastikan yang sanggul rambut dalam tudung tu tak dibawa ke atas. Maka dua golongan ini Nabi kata mereka ini la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tak dapat masuk syurga dan tak dapat menghidu bau syurga. Sekalipun bau syurga itu la yujad min masirati kadza wa kadza. Sekalipun bau syurga itu dah boleh dihidu daripada jarak yang jauh sekian-sekian. Maknanya usahkan masuk syurga. Untuk menghidu bau syurga pun tak ada harapan. Pertamanya sebab zalim. Yang keduanya kerana tidak sempurna dalam menutup aurat. Jadi sebab itulah dalam ayat 31 surah An-Nur, Allah Ta'ala suruh bertaubatlah semuanya. Sebab kadang-kadang benda tu kita terlepas pandang. Begitu juga dalam adab-adab kalau kita pergi ke rumah seseorang, kita tak boleh berdiri depan pintu rumah, kita kena duduk di tepi. Kerana dibimbangi tuan rumah buka pintu, mungkin kita yang jadi tetamu ni ternampak aurat sesiapa yang dalam rumah lah. Contohnya mungkin ada anak perempuan dia tak pakai tudung, jadi salah. Jadi etikanya bila kita menjadi tetamu, sebelum kita minta izin untuk masuk, pastikan kita bukan berada di depan pintu, tetapi di sebelah tepi kanan kiri pintu. Para jemaah dirahmati Allah, akhir sekali kita nak lihat dalam ayat yang berikutnya, ayat yang sama, tapi sambungan tu. Pada hari kiamat nanti, hari yang disifatkan yauma la yukhzillahun nabi. Kita kembali kepada ayat 8 surah At-Tahrim. Hari Allah Ta'ala tidak akan hina Nabi dan orang-orang yang beriman. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka berjalan bersama mereka di sebelah kanan dan depan. Ada cahaya. Berjalan pula dengan cepat. Yas'a itu maknanya yamshi sari'an, berjalan dengan cepat. Ada cahaya. Bila cahaya ni? Ketika manusia dibawa untuk memulakan perjalanan di atas titian sirat. Itu kita kena ingat. Sebelum kita ke syurga, setiap orang di antara kita akan melalui sirat. Sirat ni satu jisrun mamdudun ada matni jahannam. Suatu jambatan yang terbentang betul-betul di atas neraka. Di bawahnya neraka, di hujung sana syurga. Jadi ketika manusia nak melaluinya, mereka melalui dengan pelbagai cara dan masa tu gelap. Kena faham, masa tu gelap. Bila kita nak mula perjalanan di atas titian sirat, gelap. Untuk para jemaah yang dah ikut sebelum ni, bukan dalam, sebelum ni dalam perbincangan kita di Masjid Aman, dalam surah Al-Hadid, surah Al-Hadid ni surah yang terakhir dalam juzuk 28, kita dah bincang tentang persoalan cahaya ni, cahaya orang mukmin di akhirat nanti dan juga orang munafik tak ada cahaya. Ketika mereka nak melalui jambatan sirat, orang munafik kata kepada orang beriman, unzuruna naktabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Boleh rujuk juga dalam surah Al-Hadid daripada ayat 12 hingga ayat 13. Ayat 12 dan ayat 13 sama aja. Ayat 12 tu yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannat. Pada hari kamu melihat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan yang mana cahaya mereka yas'a bergerak dengan pantas sebelah depan dan sebelah kanan mereka. Begitu juga dalam ayat surah At-Tahrim ini, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Baik. Imam Abul Aziz Al-Hanafi menjelaskan dalam Syarah Tahawiyah, ada kata dia menukilkan riwayat yang disebut oleh Al-Baihaqi daripada Masruq daripada Abdullah bin Mas'ud. Allah Ta'ala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Ada di antara mereka yang diberi cahaya mithlul jabal, seperti bukit. Dapat cahaya yang besar seperti bukit. Duk mana cahaya tu? Baina yadayhi, di depannya. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalik. Ada yang diberi cahaya lebih besar daripada bukit. Mana terang benderang. Okey, dua. Yang ketiga, wa man yu'ta, ada orang yang diberikan cahaya mislun nakhlah, seperti sebatan pohon kurma. Okey dah, pohon kurma pun okey dah, cerah jugalah.
Ataupun kita kata seumpama lampu dalam rumah kita lah. Ada yang lebih malang lagi yang hanya diberi cahaya, baik cahaya yang terlupa tadi, yang besar seperti bukit di depan, cahaya yang seperti pokok kurma di sebelah kanan, dan ada pula hatta yakuna akhar man yu'ta nuruhu fi ibham qadamihi. Sehingga ada yang lain diberi cahaya hanya sebesar ibu jari kaki. Sikit lah cahaya. Ibu jari kaki ni kalau kita kata cahaya yang kita guna pada handphone kita, handset kita ni, kalau tak ada api black out, kita pun ambil telefon, tekan. Tu ya cahaya yang keluar. Lalu cahaya itu yudhi'u marrah wa yatfa'u marrah. Kadang-kadang dia bersinar, kadang-kadang dia padam. Sekejap nyala, sekejap tak nyala cahaya tu. Ni masa mana cahaya ni? Ketika memulakan perjalanan di atas sirat. Was-siratu ka haddis sayfi dahtun wa muzillah. Adapun sirat itu tajamnya seperti pedang. Haddis sayf, ketajaman pedang. Lalu bersifat boleh gelincir. Gelincir ni licin. Dan juga boleh menyebabkan licin apa dia? Rebah lah licin. Lalu dikatakan kepada setiap orang yang akan melalui sirat. Semua kita akan melalui, tak terlepas. Imdu ala qadari nurikum. Kamu laluilah titian sirat ini dengan kadar cahaya yang ada pada kamu. Maka dengan sebab itu ada orang yang dia punya pergerakannya di atas sirat itu cepat. Cepat seperti bintang yang jatuh. Macam mana bintang yang jatuh? Macam kita tengok komet. Komet kan, tarik bintang, cepat sekejap. Ada yang melintasi sirat itu seperti angin. Wa minhum man yamurru karrih, cepat seperti angin. Wa minhum man yamurru katarfi, ada yang cepat seperti sekelip mata, cepat dah. Wa minhum man yamurru kashaddir rihal, kashaddi ar-rijl. Ada orang yang cepat seperti seorang yang berlari dengan kaki, unggah-unggah, orang Kelantan kata unggah. Seperti unggah kaki, lari biasalah. Ada yang yarmalu ramlan ala qadari a'malihim. Ada yang berlari keanak-anakan, berlari slow. Ramal ni kalau kita buat ibadat umrah, sa'i antara Safa dan Marwah tu ada tanda lampu hijau. Lampu hijau tu kita disunatkan unggah derah sikit ataupun lari cepat sikit. Itu dipanggil ramal, lari cepat-cepat sikit. Nah, jadi kita fahamlah kalau orang tu cahaya dia besar, terang, dia boleh lari boleh dengan cepatlah. Jadi tak boleh kata orang yang lambat tu kata, awak tunggulah saya, kita jalan sama-sama lah atas sirat. Ni tak boleh, ni bukan jalan di bandar. Ini perjalanan untuk menuju ke syurga. Kenapa pula semasa di atas titian sirat perlu kepada cahaya? Kerana gelap. Walaupun di bawahnya neraka, tetapi api neraka itu hitam. Hitam. Kita jangan terkejut bila ada hadis sebut, ya, kita lihat dalam Sunan Tirmizi, api neraka dijalankan 1000 tahun. Daripada, kalau tak silap, asalnya warna merah bertukar jadi putih. Putih lepas 1000 tahun bertukar jadi hitam. Ada dalam Sunan Tirmizi, boleh rujuk balik. Maknanya warna api neraka tu boleh berubah setelah lamanya dia menyala. Jadi ketika manusia melintas di atas titian sirat untuk ke syurga, api neraka tu warna hitam. Bukannya terang. Terasa panas. Tapi tak nampak. Jadi masing-masing bergerak, berjalan mengikut amalan masing-masing dengan cahaya yang ada. Disitulah saat yang paling mencemaskan. Sehingga Nabi berkata, Ya Rab, salim, salim. Wahai Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah kami semua. Ada yang jatuh, na'udzubillah. Jadi, ini sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau kita tak fikir apa amalan yang kita nak buat supaya cepat kita melintasi titian sirat, nyanyilah kita di akhirat nanti. Sebab itulah orang-orang munafik, bila tak ada cahaya, dia kata, terujuk dalam surah Al-Hadid, dia kata, unzuruna, tunggulah kami pun nak cahaya juga. Kalau kami nak berjalanan gelap, habis jatuhlah kami ke bawah. Lalu dibuat untuk mereka itu sur, ada pagar. Ada pagar yang mempunyai pintu. Babitu batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Bahagian dalam tu ada rahmat, bahagian luarnya ada azab. Bahagian dalam tu bunyi Ustaz.
Okey. Jadi apabila orang munafik tak dapat cahaya, mereka minta cahaya. Lalu dikatakan kepada mereka, qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu berpatah balik ke belakang, kamu cari sedikit cahaya kamu. Lalu sedihlah orang munafik itu kerana mereka tak dapat cahaya. Jadi sama-samalah kita fikir, bila orang beriman lihat situasi ini lalu mereka berdoa. Inilah doa yang disebut dalam surah At-Tahrim ni, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Menarik bila saya dengar bacaan Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, bila dia baca ayat ini ditekan suara tu. Bila sapa kepada yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Dia angkat suara sebagai suatu kesungguhan. Sungguh minta, wahai Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Minta Allah Ta'ala jadikan cahaya ni kekal bersama dengan kami semasa di atas titian sirat sampailah ke syurga. Di samping memohon keampunan kepada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Habislah untuk perbincangan kita. Ini bahagian kedua. Jaga biasanya mana-mana ayat sebelum ni kita buat dua bahagian. Tapi untuk ayat 8 surah Tahrim, kita terpaksa mengambil 2 hari. Kemarin dan hari ni. Untuk kita tadabbur. Satu ayat sahaja, ayat 8 surah Tahrim. Mengambil masa 2 hari. InsyaAllah kita berpindah esok untuk ayat berikutnya. Wallahu alam. Kita buka untuk persoalan. Ada soalan bertulis ini, berdiam diri dan bertaubat. Saya rasa ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, saya nak tanya, lo ni ada tempat kita ni, dia nak macam orang tak semaya zaman muda dulu. Dia bui untuk menebuskan dosa ni, dia kira masa dulu dia tak semaya ni, dia kali dengan berah. Jadi dia pun ambil lah berah berapa tu, dia bagi kepada institusi tertentu untuk dia bahawa dia ingin menghapuskan dosa. Dan kadang-kadang berah tu banyak sangat sampai orang jual berah tu banyak sangat. Orang bagi untuk menghapuskan dosa. Adakah dikira macam tak semaya tu dikira dengan bagi apa ni, kifarah beras tadi? Kiraan dia. Ada kiraan. Ya. Setakat yang saya tahu, bila kita melihat dalam kitab-kitab fiqh, yang sahih dalam kifaratnya, fidyahnya hanya melibatkan puasa saja. Fidyatun ta'amu miskin tu hanya melibatkan puasa saja. Solat sebenarnya tak ada. Bagi orang yang meninggalkan solat ketika zaman muda dia kemudian dia bertaubat, cukup dengan dia bertaubat dengan taubat nasuha, dan dia kena ingat bahawa solat ini tak boleh ditinggalkan. Kalau dia nak qada, itu terpulang kepada dia, mengikut kemampuan dia. Tapi untuk dia tebus kesalahan dia tinggalkan dosa dengan bayar kifarah dalam bentuk dia bayar berah apa tadi, secara dalilnya tak ada. Yang diperintahkan kepada kita, kalau seseorang tu macam kalau dia terlupa, dia tertidur, tu lain, dia tak bersalah. Sebab dalam masalah qada salat itu ulama fiqh berbeza pendapat. Sebab dalil yang asalnya orang yang tinggalkan salat yang qada tu adalah qada bukan dengan sebab dia sengaja tinggal salat. Dia sengaja, pentingnya dia bertaubat. Dan dia kena ingat salat ini tak boleh ditinggalkan. Kalau dia tertinggal tanpa sengaja, sama ada terlupa, tertidur, tersilap kira waktu, maka itu dia qada lah. Dia qada lah. Tapi dalam kes dia bayar kifarat, wallahu alam, saya tak temui dalilnya dan tak dilihat apakah dia punya rujukannya. Jadi saya melihat dalam kes ini hak lebih sahih untuk kita pegang ialah kalau seseorang tu dah insaf, dia dah bertaubat, maka dia kena membanyakkan amalan sunat. Hak lebih tepatnya, dia bukan kata dia qada salat lepas. Bukan dia bayar fidyah. Qada tu ada ulama yang mengharuskan boleh mengikut kemampuan. Tapi untuk dia bayar fidyah tadi, secara jelasnya tidak ada.
Jadi pilihan yang baik adalah dia teruskan solat dia, dia bertaubat, solat yang berikut dia teruskan, dia bertaubat dan dia membanyakkan amalan-amalan soleh. Semoga dengan cara itu Allah Ta'ala ampunkan dosa yang terdahulu dan dia sempat untuk perbaiki sebelum dia mati. Baik, ada soalan bertulis di sini. Berdiam diri dan bertaubat tanpa mendedahkan dosa ini amat membezakan antara Islam dengan Kristian Katolik. Pergi buat convention dengan padri, konfadibuna. Ya betul, Islam yang berbeza. Dalam Kristian dia pergi jumpa dia punya fathers dia kata saya dah buat dosa, forgive me, maafkan saya, ampunkan saya. Manusia dia tak ada kuasa untuk mengampunkan dosa. Padahal padri Kristian itu sendiri pun dia pun buat dosa juga. Jadi hak sepatutnya kena minta ampun dengan Allah. Jadi meminta keampunan dengan manusia, sedangkan dosa itu bukan melibatkan dia dengan manusia, dosa itu dengan Allah. Sekarang ni ramai orang bunuh diri, ada yang kata jika kita orang Islam dan dia mati bunuh diri, dia akan disiksa neraka tetapi akhir sekali akan masuk dalam syurga. Ada dalam hadis Sahih Bukhari, kalau seseorang tu mati bunuh diri, Nabi kata dengan cara terjun daripada bukit. Ada siapa tak tutup mikrofon, ada gangguan bunyi. Kalau dia bunuh diri dengan dia terjun daripada bukit, kalau sekarang ni terjun bangunan tinggi lah. Dulu tak ada bangunan tinggi, maka Nabi sebut dia naik ke bukit, dia terjun, mati. Maka di dalam neraka nanti dia akan naik ke tempat tinggi dan dia akan terjun. Hidup lagi, naik lagi, terjun lagi. Kalau dia bunuh diri dengan dia tikam, guna senjata yang tajam, pisau contohnya, maka senjata itu di tangannya dan dia akan terus menikam dirinya dalam neraka. Adakah dia akan kekal ataupun akhirnya masuk syurga? Itu masyiatullah, itu yang katakan dia punya dosa itu bergantung kepada kehendak Allah. Kalau seseorang tu dia mati dalam keadaan dia ada iman, tapi dia tak akan kekal dalam neraka. Sampai satu masa dia akan keluar juga daripada neraka dengan rahmat Allah. Walaupun dia telah melakukan dosa yang besar, iaitu bunuh diri. Membunuh diri atau bunuh orang lain ini ada dosa yang besar. Tapi dengan masyiatullah, dia akan keluar juga daripada neraka. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya soalan? Ya, silakan. Sekarang ni, kalau kita lihat dengan kriteria yang Ustaz beritahu tadi, bagaimana pula dengan yang kita kata syariah compliant untuk atlet-atlet sukan muslimah contohnya. Sebab kalau kita tengok tudung dia tu memang tidak seperti yang Ustaz jelaskan tu lah. Tapi kita masih, sekarang ni kita masih mewar-warkan sebagai syariah compliant lah, pakaian atlet muslimat ataupun pakaian renang muslimat. Jelas tidak mematuhi syariat sebenarnya. Ya, betul. Dia macam ni, yang ayat yang surah An-Nur tentang kaedah bertudung itu secara umum. Cuma kita melihat dalam situasi bagi seorang atlet wanita, bila dia terlibat dalam aktiviti sukan, adalah sukar. Agak payah untuk dia pakai tudung yang kita kata tudung yang labuh, tudung yang besar dengan aktiviti yang cergas dalam sukan itu susah. Maka dengan meraihkan keadaan, maka fattaqullaha mastata'tum. Kita merujuk kepada ayat dari surah At-Taghabun, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Daripada langsung tak pakai tudung, semuanya pakai juga. Saya rasa sama juga dengan pakaian bagi orang yang nak berenang dalam laut. Berenang dalam laut, wanita dia tak boleh nak pakai, dia kena pakai yang melekat lah. Itu bergantung kepada keadaan. Cuma kita melihat di sini, sebaiknya bagi atlet yang sebegini, kalau boleh semasa atur cara aktiviti sukan untuk wanita ni, dia tak melibatkan penonton lelaki. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Kecuali tak boleh dielakkan. Tapi kita melihat aktiviti sukan ni bukan sesuatu yang daruri. Bukan yang sangat-sangat mustahak. Kecuali yang mustahak kalau seorang pesakit wanita nak jumpa doktor, kemudian tak ada doktor perempuan, yang ada doktor lelaki, maka pesakit wanita tu boleh mendedahkan bahagian sakit sekalipun yang sakit tu adalah auratnya. Mungkin terpaksa buka lengan baju, mungkin terpaksa buka sedikit tudung sebab mungkin bahagian sakit tu bahagian leher dia ke.
Walaupun yang merawat tu doktor lelaki, itu diharuskan kerana ada darurat dari sudut kaedah untuk merawat pesakit. Tetapi kalau ada doktor perempuan, maka itu lebih baiklah. Jadi kita melihat sejauh mana keperluan untuk atlet wanita tu berpakaian begitu dalam sukan, adakah jatuh kepada daruri? Ini perlu kepada ijtihad para ulama kita lah. Sebab masalah aktiviti sukan ni perkara baru yang berlaku zaman sekarang ni. Tapi saya melihat alal akal, at least pun paling kurang pun bila dia dah pakai tudung dengan dengan baju yang labuh sedikit, bukan terlalu ketat, dan seluar pun seluar yang panjang, bukannya seluar yang sampai kepala lutut, maka itu dah kira okey sedikit lah berbanding yang atlet-atlet yang lain dengan keadaan dia untuk bersukan tu. Itu secara khusus, Cuma ayat tadi secara umum. Dalam situasi yang kita boleh pakai lebih sempurna, maka itu yang lebih baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Gini Ustaz, saya cikgu ni Ustaz tak? Anak murid saya ni tak sembahyang subuh. Oh, ya. Jadinya kalau ada kesempatan waktu, contohnya di sekolah pagi tu, adakah saya suruh pergi sembahyang subuh dengan waktu yang dah lepas dah, ataupun suruh dia pergi qada Ustaz? Kerana Ustaz, wallahu alam Ustaz. Boleh. Maksudnya kita suruh dia qada lah. Ya qada. Dan kita kena beritahu kata solat ni kena tunaikan dalam waktunya. Kita suruh tapi perlu ada motivasi dan nasihat pentingnya solat dan perlu solat dalam waktunya. Ini rasanya bukan berlaku di sekolah cikgu saja, rasanya banyak juga di sekolah-sekolah lain. Pelajar-pelajar Muslim yang tidak solat penuh, tak cukup 5 waktu, biasanya subuh lah. Mungkin dia orang ni bangun lewat, dah terus pergi bilik air dan terus ke sekolah. Subuhnya tak solat. La haula wala quwata illa billah. Tapi mungkin sebab dia masih remaja, masih muda, dia tak faham lagi tentang kepentingan solat. Cuma bila kita sebagai pendidik di sekolah, kita sedar perkara ini berlaku pada mereka, maka kita kena counselingkan mereka. Jadi ini pun salah satu kerja unit bimbingan dan counselling. Bukan sekadar counselling pelajar yang bermasalah dalam pelajaran, tapi juga counselling pelajar yang bermasalah dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Cari pelajar yang tak solat, macam mana kita nak counselling. Sebab ini perkara yang sangat asas dalam agama, itu iqamatus salah, mendirikan solat. Ya, kita boleh untuk dia qada solat dan beritahu. Lain kali jangan dilewatkan solat, jangan tinggal solat. Nanti esok dia kata, tak apa, kalau gitu cikgu hari ni saya qada, esok saya qada pula. Esok dia solat juga, tapi solat subuh pukul 10 pagi. Itu yang penting dalam beramal, kena ada kefahaman. Sekarang ni ramai orang bunuh diri, itu dah baca dah soalan tadi. Dalam doa saya minta syurga tanpa hisap. Sebab saya ada terbaca guna. Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga bighairi hisabin wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Mana kita minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di akhirat, tidak dihisap dengan payah dan tidak diazab terlebih dahulu dalam neraka. Kalau ada apa-apa dosa yang berbaki, kita minta Allah Ta'ala ampunkan. Hingga kita bersih daripada sebarang dosa. Bila bersih, maka dapatlah ke syurga. Doa yang mohonkan cahaya tadi, ayat berapa? Mohon sempurnakan cahaya tadi. Kita dah baca tadi ayat Rabbana atmim lana, ayat ke-8 surah At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayat ke-8 surah At-Tahrim. Saya dengar bila salat sunat boleh niat qada salat wajib. Macam mana tak faham. Salat sunat boleh niat qada salat wajib. Sebab ada yang bagi alasan banyak sangat tinggal solat, payah nak qada. Jadi boleh ke buat cara ni? Maksudnya dua adalah satu, tak boleh. Tak boleh. Bahkan kalau antara dua solat sunat pun masih ada khilaf di kalangan ulama. Macam mana kita nak mencampurkan antara niat yang wajib dengan niat yang sunat? Tak boleh. Ini bercanggah dengan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi yang qada kita qada lah. Yang sunat kita lakukan solat sunat.
Cuma yang kalau seseorang tu dia kata payah nak qada semua sebab banyak sangat, dia qada sedikit demi sedikit mengikut kemampuan dia, dan dia perlu membanyakkan istighfar, taubat atas dosa-dosa yang lalu lah. Bila dia dah sedar dan insaf, dia kena membanyakkan taubat dan memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur, supaya dia sempat untuk qada semuanya. Itu kalau dia memilih atas pendapat yang mengatakan perlu qada. Ada pendapat lain mengatakan cukup dengan dia bertaubat. Sebab memang tak ada dalil yang khusus qada untuk solat yang sengaja ditinggalkan. Hukum qada kalau kita belajar dalam fiqh, merujuk kepada man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha fala kaffarata laha illa dzalik. Itu ada hadis yang sahih. Sesiapa yang tidur daripada menunaikan solat, tertidur ataupun terlupa, maka hendaklah dia tunaikan solat itu kembali apabila dia teringat ataupun dia sedar daripada tidur, dan tidak ada cara untuk kifaratkan kesalahan tertinggal solat kecuali dengan cara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkaitan Ustaz, maki yang viral. Maki mana pula ni? Yang bagi bantuan tapi menegur dengan cara tak seronok. Apa tindakan sepatutnya diambil oleh Ustaz tersebut untuk mengelak fitnah? Yang viral tu setahu saya bukan Ustaz. Dia seorang usahawan. Ada seorang kenalan kita lah yang kenal orang tu dalam wayar itu. Dia kata orang tu sebenarnya bukanlah ustaz, dia kata. Dia waktu adalah seorang ahli perniagaan yang kaya lah dan banyak menjalankan kerja-kerja dakwah, termasuk yang kita dengar dia pernah pergi ke Sabah, masuk kuasa pedalaman, bagi bantuan. Cuma cara tu memang saya melihat tak kena lah. Pendekatan dakwah tu tak kena. Dia perlu lebih berhikmah. Cuma untuk sama mengingatkan dalam bentuk nasihat menasihati, saya melihat pihak yang lebih berotoriti lah. Contohnya Persatuan Ulama ke ataupun Jabatan Mufti ke, perlu memanggil orang berkenaan untuk berbincang. Dakwah dia tu bagus, dia nak bagi bantuan. Tapi pendekatan yang silap tu boleh menimbulkan persepsi yang negatif terhadap orang bukan Islam, terhadap Islam. Dia kata nak ajak orang solat pun nak kena tengking-tengking macam ni ke, kena marah-marah gini ke. Jadi tertimbul banyak persoalan yang kita bimbang, akan timbul tanggapan negatif pula. Solat taubat memohon ampun bagi saudara memutuskan silaturahim. Ya, solat taubat lah bagi orang yang melakukan dosa kerana memutuskan silaturahim. Dia boleh bertaubat ya, tapi dia kena kembali untuk menghubungkan silaturahim. Maksud putus silaturahim ni dia dengan sengaja niatnya tak mahu bertanya khabar, berhubung dengan saudara mara dia. Tapi kalau kita tak berhubung tu dengan sebab masing-masing sibuk, dia sibuk urusan dia, kita sibuk urusan kita, itu bukan maksud putus silaturahim. Silaturahim ni putus ni biasanya berlaku satu kes di mana dia kecil hati dengan kita kecil hati dengan dia, akhirnya dia kata aku tak segi rumahmu. Ni kalau bahasa Kelantan balah. Hak tu kata tak apa, mu tak segi rumah aku pun tak segi rumahmu. Mu tak pergi rumah aku tak pergi rumahmu. Jadi akhirnya bila masing-masing berkeras, berlakulah putusnya silaturahim. Jadi Nabi kata dalam kes yang macam ni sebaiknya mereka cari jalan untuk berdamai, dan orang yang memulakan untuk berdamai itulah yang lebih besar pahalanya. Jadi kalau setakat dia buat salat sunat taubat tapi dia masih bermusuh dengan saudara dia yang menyebabkan putus silaturahim, itu tak sempurna taubat dia tu. Dia kena kembali hubungkan silaturahim. Ambil peluang qada salat fardu semasa Ramadan, itu semasa salat tarawih. Masa tak ada momentum untuk ibadah. Melebihkan qada salat lebih pada tarawih. Gini, kita melihat tarawih ni salat tarawih ni dia hanya untuk Ramadan sahaja. Salat tarawih ni sebenarnya salat malam yang bila tiba bulan Ramadan Nabi awalkan. Biasa salat malam Nabi ni dibuat lepas bangun tidur. Tapi untuk Ramadan dia segerakan awalkan. Maka dinamakan salatul qiyam. Cuma salat tarawih ni asalnya nama tu tak ada sama Nabi sama sahabat. Salat tarawih ni nama dia wujud zaman terkemudian. Bila Imam Bukhari susun
kitab sahih dia, kitab bab menyatakan salatul tarawih. Jadi istilah asalnya salatul qiyam. Jadi kalau seseorang tu nak gunakan waktu salat tarawih dengan salat qadha, maka rugilah dia terlepas peluang untuk salat tarawih, khususnya kalau salat tarawih di masjid lah. Tapi itu terpulang kepada dia lah. Dia boleh pilih. Cuma saya melihat kalau dia nak qadha, dia jangan tinggalkan terus salat tarawih. Qadha ikut setakat yang dia mampu, tarawih itu dia buat jugalah. Ada tak amalan-amalan untuk mendapatkan cahaya seperti bukit semasa berada di atas tiang siratal mustaqim? Antaranya amalan bacaan Quran. Nabi suruh kita baca Quran sebab Quran tu menjadi nurul laka, menjadi cahaya bagi kamu. Zukhrul laka fis sama', menjadi suatu simpanan yang berharga di langit. Cuma cahaya tu kita tak nampak lah sekarang ni. Cahaya tu kita akan nampak di akhirat nanti. Antara hak Nabi sebut, sesiapa yang baca surah Baqarah dan surah Ali Imran, kedua-dua surah ini akan datang di hari kiamat seperti menjadi ghayayatani aw wamamatani, menjadi dua naungan burung, dua sekawan burung yang terbang, dua kelompok burung yang terbang meneduhi orang ni, ataupun menjadi dua naungan awan. Dan Quran yang kita baca sendiri, bahkan semua amalan kita lah, sedekah kita, solat kita, ya solat. Lupa nak sebut, solat itu cahaya. Kadang ada dalam hadis sahih Muslim, as-salatu nurun, was-sabru diya'un, was-sadaqatu burhanun. Solat itu Nabi kata cahaya. Sabar itu menjadi penyeri, sedekah itu menjadi bukti atas keimanan. Jadi pertama Nabi sebut, as-salatu nurun, solat itu cahaya. Jadi kalau seseorang tu nak cahaya yang sempurna, jaga solat, khususnya solat 5 waktu, dan rajinlah tunaikan solat sunat, terutamanya solat malam, solat tahajud. Kita bangun ketika malam yang gelap, orang lain tidur, kita solat dengan harapan solat malam kita tu menjadi cahaya untuk kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang sesat lagi Ustaz? Ya, insya-Allah. Ya, Fatimi ya. Insya-Allah ni terakhir ya. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, berkaitan dengan redha lah. Kita kata kita hidup ni kita nak cari redha Allah Taala. Betul? Dan kita nak mengharapkan redha Allah Taala, kita dulu kena redha kepada Allah. Ya. Okay, saya ada terbaca dalam saya baca terjemahan lah. Saya ada salah faham kalau tak berjalan Ustaz. Ada dua kategori ahli neraka ni. Yang pertama, setelah orang itu dimasukkan dalam api neraka, lalu dia menyatakan dia redha, aku dah redha. Lepas tu Tuhan perintah kata, tanya ni mu redha ke, mu tak redha ke, mu kekal ahli neraka. Ada satu lagi saya terbaca, bila Tuhan perintahkan seorang manusia dimasukkan api neraka, lepas tu Tuhan perintahkan pada malaikat supaya keluarkan mana-mana hamba-Ku yang redha pada aku. Ada tak dua ayat ni? Jadi nak tahu apa beza antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Redha yang pertama tadi dengan redha yang kedua. Memanglah kita hidup ni untuk mencari keredaan Allah. Kita bukan mencari keredaan manusia. Yang utama adalah keredaan Allah. Tapi kalau seseorang itu dia yang dihukum dalam neraka, dalam Quran dia tak sebut redha. Dalam Quran, dalam hadis itu saya tak patut jumpa lah. Dalam Quran dia sebut sama ada ahli neraka itu mengatakan sama ada ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama ada kami mengeluh ataupun kami sabar. Dia tak sebut redha, kami sabar. Juga kami sabar dengan azab neraka pun. Sabar pun tak memberi apa-apa kesan kerana malana mim mahis, kami tak ada jalan untuk melepaskan diri, serupa je. Jadi kalau nak kata redha pada tempat yang tidak perlu lagi. Betul untuk soalan pertama tadi Fakim, kalau kita nak mendapatkan redha Allah, kita kena redha. Itu dalam konteks masa kita di dunia. Perbahasan redha tu di akhirat cerita lain dah. Yang apabila disebut apabila si hamba ni semasa di dunia dia redha kepada Allah, Allah Ta'ala redha kepadanya,
maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan beritahu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tu dalam ayat tu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah mardiyah, reda dan diredai. Si hamba tu reda kepada Allah dan Allah Ta'ala reda kepadanya. Reda ni berlaku semasa di dunia. Dan bila dia mati dalam keadaan macam itulah. Dia mati dalam keadaan si hamba ni reda kepada Allah. Maksud reda tu ialah dia yakin Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, dia terima Islam sebagai agamanya, dia patuh kepada perintah Allah, dan dia terima apa sebalasan yang Allah Ta'ala berikan dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Itulah yang berlaku pada para sahabat. Sehingga sahabat semuanya disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala reda pada mereka dan mereka reda pada Allah. Reda ni berlaku semasa di dunia. Tetapi kesan daripada reda mereka akan terima di akhirat dalam bentuk seperti dalam ayat di akhir surah Al-Fajr tu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, akhir sekali fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi betul, kalau kita nak dapatkan redha Allah, kita kena redha dengan ketentuan Allah, dengan hukum Allah. Allah Ta'ala suruh salat, ya kita redha, kita setuju, kita bangun juga salat. Sebab kita nak patuh pada perintahnya. Allah Ta'ala perintahkan kita tutup aurat. Kalau orang perempuan, walaupun panas, kena pakai tudung, ya kita sabar dan kita redha. Tapi perbahasan redha, bila sampai di akhirat, kalau orang tu masuk neraka, dia kata, ya Allah, aku redha. Redha tu tak memberi manfaat sebab balasan azab tu untuk dia punya amalan buruk dia semasa di dunia. Kita rujuk tu dalam surah Ibrahim ayat 21. Wa barazu lillahi jami'an. Mereka semuanya menuju kepada Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Apa kata orang yang lemah? Inna kunna lakum taba'an. Kami semasa di dunia ikut kamu. Wahai orang-orang yang kuat. Fahal antum mughnuna 'anna min azabillahi min syai'? Adakah kamu dapat tolong kami sedikit daripada azab Allah? Tolonglah. Semasa di dunia kami jadi pengikut setia kamu. Hari ini tak boleh tolong ke kami. Lalu orang-orang yang sombong itu berkata kepada orang yang menjadi pengikut mereka, lau hadanallahu lahadainakum. Kalau Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kami, nescaya dia dah bagi petunjuk kepada kita. Kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kami, dia dah bagi dah. Jadi sawa'un alaina, sama je bagi kita. Kita mengeluh ke, kita merungut ke, kita sabar ke, kita tak kata apa-apa pun, kita tetap tidak akan terlepas daripada azab neraka. Kerana kalau diberi kepada mereka peluang untuk mereka kembali ke dunia bertaubat, mereka tak akan diberi peluang. Wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Fa in yasbiru fannar, itu dalam surah Fussilat. Fa in yasbiru fannaru maswal lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Kalau mereka bersabar, juga, kalau kata tahan juga dengan azab neraka, mereka tetap masuk neraka, tetap berada neraka jika mereka itu diberi peluang untuk menyatakan alasan. Alasan dia kata, ya Allah, aku tak tahu apa-apa. Aku ni jahil. Aku tak apalah, aku reda dengan azab kamu. Mereka tak akan diterima segala alasan mereka. Tak akan diterima. Jadi kalau ada riwayat yang sebut, kalau si ahli neraka tu reda dengan azab, lalu dengan sebab reda dikeluarkan, itu kita kena rujuk. Dalil itu daripada mana, sah ataupun tidak. Sebab dilihat riwayat itu seperti bercanggah dengan nas Quran yang menyatakan orang kafir ataupun orang dalam neraka tadi, dia berada di situ atas balasan untuk dia. Kalau orang beriman, orang Islam mengikut kadar dosanya. Itu terpulang kepada kehendak Allah sejauh mana dia dalam neraka. Tapi kalau kita nak kata dia keluar daripada neraka dengan sebab dia dah reda, adakah terpakai keredaan dia ketika itu? Ini menjadi satu persoalan. Sebab apa yang disebut dengan reda dalam konteks ini adalah reda semasa di dunia. Reda dengan ketentuan Allah, dengan hukum Allah. Maka dia akan mendapat reda Allah yang melayakkan dia selamat di akhirat dan akhirnya berjaya ke syurga. Jadi kita dah lewat dah 7.50. Saya pun ada tugasan lain. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan ayat berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum guys, syukran. Afwan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Barakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Syukran jazilan. Afwan. Terima kasih.